keluar daripada sedap tu, yang seronok tu, nak keluar tu, dia perlu kepada mujahadah, jihad. Itulah kita ni dipanggil mujahidin, orang yang berjihad. Sebab apa? Bermujahadah, nak keluar daripada keseronokan dunia waktu ni untuk duduk dalam rumah Allah, mai semayang jemaah, mai duduk dalam majlis ilmu. Dapat apa? Dapat apa? Balik lagi, isteri komplain, abang tu pergi masjid ya. Balik dah lah kerja sehari-hari tak duduk di rumah. Balik kerja duduk masjid pula. Sampai rumah dah pukul 10. Anak ni apa semua ni. Saya lah nak buat semua. Saya lah nak iron baju. Saya lah nak tu. Saya lah nak ni. Coba abang buat semua. Sampai bila nak letiar isteri dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khair illa Allah ma sya Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma sya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma sya Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحابه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan pengacara majlis, pada yang dihormati Tuan pengerusi masjid Fastabiqul Khairat. Ya, bagus nama masjid ni. Bagi semangat kat kita. Cepat-cepat buat kebaikan. Yang duduk tangguh-tangguh. Sallallahu alaihi Muhammad. Seluruh ahli kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT. Tuan-tuan okey ke malam ni? Betul-betul okey ni? InsyaAllah. Tuan-tuan tak okey? Saya pun tak okey. Tuan-tuan okey, saya okey. Dia kita pergi ceramah ni, kita tengok orang okey tak okey kan? Kita duduk depan, kita tengok muka orang. Kadang dia time dia tak okey tu, dia bad mood apa tak tahu. Buat lawak api lah macam mana pun muka duduk macam tu. Jam kan? Tapi kalau dia okey tu nampak ada respon sikit. Okey lah. InsyaAllah tu yang tanya dulu okey kita okey. Kalau tak okey kita berhenti awal sikit. Kan? Yang paling penting makan ada lepas lagi. Sedap tu kan? Masak lemak ayam. Oh, saya dah makan dah. Abang siap. Saya gitu nak makan insyaAllah. Itu pun tuan-tuan bila kita duduk dalam majlis ilmu dia pun perlu kepada mujahadah. Tuan-tuan ingat senang nak mai daripada rumah kita. Tadi kerja dia.
Kejar daripada pagi tadi keluar kan. Subhanallah, balik ada yang tak balik rumah. Mai terus ni, salat semua mai. Ada yang balik rumah tu kelang kabut mandi apa semua. Lepas tu lagi salat Muhammad siap. Abang nak pergi mana ni? Saya nak pergi masjid, ada ceramah lah ni. Dia kata, lah, itulah baru je nak ajak abang pergi makan. Dia jam oh. Dan Allah sebab jam oh, jangan main-main. Anak-anak pula, ayah ni nak tengok ni, M.Dok kilau. Mak kilau. Faham ni? Dia pun Allah SWT mula, waktu ni dia perlu pada mujahadah. Sebab, Sallallahu Alaihi Wasallam, jihad yang kita nak bincang malam ni bukan semata keluar pergi perang. Bukan semata-mata keluar pergi perang. Sebab ada ayat yang Allah turunkan kepada Nabi SAW yang surah ini surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni maksud apa? Surah Makkiyah ialah ayat yang turun pada Nabi SAW masih berada di kota Makkah. Belum lagi hijrah. Selepas Nabi hijrah, ayat turun, nama dia surah Madaniyah. Ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat yang turun selepas Nabi hijrah. Walaupun ayat turun waktu Nabi SAW duduk di luar Madinah. Nabi pergi musafir, bahkan Nabi SAW pergi kota Mekah. Tapi ayat tu tetap dia panggil surah Madaniyah. Ataupun ayat-ayat Madaniyah sebab dia turun selepas hijrah. Bilakah perintah jihad, perintah perang kepada para sahabat berlaku? Perintah perang berlaku selepas hijrah. Maksudnya sepatutnya ayat jihad hanya turun selepas hijrah. Dan ayat-ayat jihad patutnya duduk pada ayat-ayat Madaniyah sahaja. Tetapi dalam Al-Quran ada ayat jihad yang turun waktu Nabi SAW masih berada di kota Mekah. Walhal pada ketika tersebut masih belum ada perintah keluar berjihad berperang di jalan Allah. Sebab tu nak sebut bahawa ini mendefinisikan jihad itu bukan semata-mata keluar perang. Jihad punya banyak. Sebab maksud jihad itu sendiri tuan-tuan, jahada, jim, ha dan dal itu subhanallah bermaksud menghadapi kesusahan dan mengerahkan tenaga. Menghadapi kesusahan dan mengerahkan tenaga. Macam kita nak mai kuliah malam ni, jihad nak? Jihad lah ni. Bukan senang nak keluar rumah. Ni time ni tuan-tuan, ni time ni best ni. Dia panggil prime time. Waktu ni prime time. Waktu yang kalau letak apa cerita pun start daripada 7.30 mesti meletup. Tuan-tuan, tanyalah Ustaz TV3, Salih Al-Simat TV9. Satu-satunya program agama yang bersiaran 2 jam direct. Tuan-tuan. Dan ditayangkan 2 channel serentak. Mana ada program TV yang channel yang tayang 2 channel serentak, melainkan tanyalah Ustaz. TV3 tayang, TV9 tayang. Disebabkan TV3 tu ada program lain, selepas tu terpaksa berhenti. Pukul 8 pagi, sambung pula dengan TV9 sampai pukul 8.30 pagi. Daripada pukul 6.30 pagi. Nak beritahu kata popularnya, tanyalah Ustaz TV3, tapi viewer dia tuan-tuan 400,000, 500,000 orang tengok. 400,000, kita pun tak tengok kadang-kadang. Tuan-tuan tahu tak? Drama TV pukul 7.30 malam. Tahu? Drama Melayu 7.30 malam. Yang tengok tanyalah Ustaz, rasa-rasa orang apa? Rasa-rasa lah orang apa? Orang Melayu lah, takkan orang ni nak tengok kan? Kalau ada celah-celah seorang dua orang bukan Islam tengok tu, kira bonus lah. Betul kan? Salih Muhammad tuan-tuan. Drama Melayu pukul 7.30 malam sebelum daripada berita. Tuan-tuan tahu tak berapa view dia? Berapa view dia? View dia tuan-tuan mencecah. Tak banyak. Kurang sikit daripada TV, daripada Tanyalah Ustaz. Apa? 12 juta. 12 juta. Yang main masjid 12 orang. Siapa tengok? Tuan-tuan
siapa yang tengok tu pukul 7.30 pagi drama Melayu? Siapa pukul 7.30 malam drama Melayu? Siapa tengok? Siapa tengok? Orang Melayu lah. Maghrib masuk berapa? Waktu tu lah. Yang semayang maghribnya lagu mana? Agak-agaklah 12 juta yang tengok drama Melayu waktu tu, agak-agak duduk dah 5 minit sebelum azan untuk berzikir. Agak-agak tunggu maghrib, segi lepas maghrib agak-agak standby dah sekejap untuk nak semayang qabliyah yang Nabi SAW sebut. Kalau buatlah Nabi SAW. Siapa nak buatlah. Agak-agak nak buat dah. Agak-agak nak pergi tak semayang berjemaah di masjid yang dapat pahala 27 kali ganda setiap langkah. Allah bagi satu pahala, Allah angkat satu darjat, Allah padam satu dosa. Yang duduk dalam masjid Allah kira sebagai i'tiqaf, malaikat duduk minta ampun dekat dia, Allah ampunkan dosa dia. Faham tak ni? Lepas dah duduk, agak-agak nak duduk dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ayat kursi, aman Rasul 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah yang disunat kepada kita untuk baca malam-malam lepas maghrib baca. Nak tasbih Allah, takbir, tahlil, tahmid 33 kali yang Nabi SAW kata Allah akan ampunkan dosanya walau sebanyak buih di lautan. Agak-agak nak doa dah malam waktu maghrib ni, doa yang kritikal yang kita nak minta supaya Allah selamatkan kita sebanyak. Lepas tu nak bangun pula semayang ba'diyah maghrib. Lepas tu nak semayang pula sunat solat asar Muhammad awabin. Agak-agak nak buat dah. Faham ke tak faham soalan saya tu? Nak buat, kalau dia buat semua tu habis cerita dia. Tak tengok lah. Berapa juta? Paling tidak kita hilang 12 juta orang yang buat benda tu. Pasal apa? Pasal prime time. Contoh buat program pukul 7.30 pagi, pukul 6.30 pagi, nak cari sponsor, nak cari orang yang iklan murah. Main iklan dan pukul 8 malam. Waktu berita itu. 7.30. Mahal. 2 minit saja tuan-tuan sekalian masuk berita tu tuan-tuan solat Jumaat berapa? 40 kalau tak salah saya. 40,000. Nah, pasal apa? Prime time. Waktu ni orang duduk di rumah. Waktu ni orang tengok TV, orang bersantai bersama dengan ahli keluarga, orang makan malam bersama ahli keluarga. Kita pilih mai duduk masjid. Kita pilih. Nak keluar daripada sedap tu, yang seronok tu, nak keluar tu, dia perlu kepada mujahadah. Jihad. Itulah kita ni. Kita ni dipanggil mujahidin. Orang yang berjihad. Sebab apa? Bermujahadah. Nak keluar daripada keseronokan dunia waktu ni untuk duduk dalam rumah Allah. Mai semayang jemaah. Mai duduk dalam majlis ilmu. Dapat apa? Dapat apa? Balik lagi isteri komplain, abang tu pergi masjid ya. Balik dah lah kerja sehari-hari tak duduk di rumah. Balik kerja pergi duduk masjid pula. Sampai rumah dah pukul 10. Anak ni apa semua ni? Saya lah nak buat semua. Saya lah nak iron baju. Saya lah nak tu. Saya lah nak ni. Coba abang buat sama. Sampai bila nak? Letak isteri dah. Pasal ya Allah, anak pula apa? Lah jangan-janganlah nak tengok muka ayah. Mailah duduk waktu-waktu maghrib ni lah kita duduk sama-sama, tengok TV sama-sama. Buat ada quality time bersama dengan family. Tuan-tuan dengar saya duk cakap ni, esok tak main masjid dah. Oh betul kau Ustaz Gaya. Tuan-tuan, jadi maksudnya kita ni spesies rare. Spesies rare. Dia buat kajian di Malaysia ni, orang yang pergi masjid tu 4 ke 5% aja. Orang yang main masjid 4 ke 5% daripada total population yang duduk tempat tu. Yang duduk ramai ni, duduk ni. Masjid mana pun 4 ke 5% aja. Ada setengah masjid dia ramai, population dia ramai. Orang duduk situ ramai. Ataupun orang luar main kat situ sebab ada program-program majlis-majlis agama yang hebat.
Setuju tak dengan saya tuan? Mereka buat kajian macam tu. Baru ni Timbalan Menteri Agama kita buat statement dalam dia punya speech je, ditulis dalam dia punya tu 4 ke 5% saja orang pergi masjid. Dan saya semangat. Sebab pasal tak ramai orang mampu untuk berjihad. Jihad untuk cari, untuk dekatkan diri dia kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Kasani mengatakan jihad pada uruf syarak digunakan pada mengerah sepenuh kemampuan untuk berjalan di jalan Allah, untuk berjuang di jalan Allah dengan nyawa, harta, lisan dan lain-lainnya. Boleh jadi dengan nyawa, boleh jadi dengan harta, boleh jadi dengan perkataan kita pun berjihad. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagian fuqaha seperti Ibnu al-Arafah, Ibnu Hajar, Al-Buhuti mentakrifkan jihad dengan maksud perang. Ini bermakna ada dua takrifan jihad, satu jihad am, satu jihad khas. Jihad am meliputi semua jenis jihad, harta, nyawa, lisan, masa, tenaga, apa saja. Yang kedua bermaksud perang musuh. Kita sebut tadi macam mana yang boleh maksud kata jihad ini bukan semata-mata dalam perang kepada musuh. Sayyidina Ali Muhammad, sebab adanya ayat yang turun pada Nabi waktu Nabi SAW masih berada di Mekah. Nama dia Sayyidina Ali Muhammad, ayat Makkiyah. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah kamu sallallahu alaihi Muhammad mengikuti orang-orang kafir dan berjuanglah dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Wajahidhum bihi. Perkataan itu merujuk kepada jihad atau berjuang dengan Al-Quran, yakni berjuang untuk berdakwah kepada mereka tanpa menggunakan kekerasan. Dalam surah Al-Ankabut ayat ke-6 Allah berfirman, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi, innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin." Dan sesiapa yang berjihad menegakkan Islam, maka sesungguhnya dia hanyalah berjihad untuk kebaikan dirinya. Sesungguhnya Allah Maha Kaya daripada sekalian makhluk. Jadi kata Ibnu Katsir, Al-Ankabut yang kita baca kat saat ni, surah yang kita ayat yang kita baca kat saat ni, surah Al-Ankabut ayat ke-6. Ayat ni surah Makkiyah. Jadi maksud siapa yang berjihad, maksudnya sesiapa yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh itu dikira sebagai orang berjihad. Inilah yang kita buat setiap hari. Jihad setiap hari. Nak sembahyang subuh, jihad nak. Jihad. Nak sembahyang subuh, jihad. Nak pergi masjid untuk sembahyang subuh, lagi nak kena jihad. Tidak ni. Tuan-tuan tahu tak? Jemaah kekurangan hampir 50%. Setiap masjid selepas daripada tempoh PKP. 50. Hampir separuh. Saya tak tahu masjid Fastabiqul Khairat macam mana. Tuan-tuan boleh jawab sendiri. Jemaah kurang tak? Kurang tak? Kurang. Saya pergi tak mana pun saya tanya, jawapan dia sama. Sama ada memang betul kurang ataupun dia segan dengan saya, dia anggap bilang kurang. Saya ikut salah lagi, malu pula ustaz kan. Kurang. Pasal apa? Pasal orang dah mula terbiasa semayang di rumah. 2 tahun dia semayang di rumah. Dan mula-mula dulu merasa gelisah juga, rasa macam, ya tak patut aku semayang kat rumah ni. Lepas-lepas tu dah, dia terbiasa dah. Dia tak rasa apa dah. Tuan-tuan, jihad. Nak baca Quran kena jihad. Dan mujahadah kita dengan ibadat ni sampai mati.
Sampai mati. Mujahadah nak buat ibadat ni sampai mati. Sebab ibadat bukan benda yang nafsu kita suka. Nafsu tak suka. Bila nafsu tak suka ni kena lawan lah. Benda yang sesuai dengan nafsu tak payah lawan, ikut. Benda yang nafsu tak suka kena lawan. Lawan ni jihad. Orang yang lawan tu nama mujahidin, pejuang, orang yang berjihad. Kerja jihad tu nama mujahadah. Tahu tak? Antara benda yang tak ada dalam hati kita ni tuan-tuan, nama dia halawatul iman. Tak ada kat hati kita. Tuan-tuan saya tak tahulah. Mungkin tuan-tuan hati tuan-tuan ada halawatul iman. Nak tahu kita ni ada halawatul iman ataupun tidak, tengok rasa seronok kita bila kita buat ibadat. Rasa macam mana? Nak mai ibadat tu, nak mai solat yang akan datang tu, dia seronok nak pi. Dia semayang maghrib ni, dia tak sabar nak tunggu isyak. Dia sedap. Dia tidur malam tu, dia tak sabar nak bangkit pukul 4 untuk dia bertahajud. Dia tak sabar. Sebab tu ada yang tak mau tidur, tapi dia kena tidur. Sebab kalau dia tak tidur sehari, dia tak cukup rehat. Dia tidur juga, tapi dia tak sabar untuk bangkit tahajud. Kalau ada orang yang hari ni, dia tak sabar nak khatamkan Quran dia. Dia baca. Ya Allah, baca. Sedap baca. Nak tunggu next juzuk yang akan datang. Pasal apa dia tak sabar nak pi? Pasal apa dia tak sabar nak tunggu? Pasal dia dapat manis iman. Kita tuan-tuan baca Quran. Orang baca Quran tak sabar nak baca lagi. Tak puas. Baca lagi. Dia muka surat. Dah habis kat bawah. Nak berhenti kot. Baca lagi lah. Baik kot. Nak berhenti saja. Berhenti macam ada kerja. Tapi baca lagi. Lepas tu dia baca. Sedap-sedap dah habis satu juzuk. Kita baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah. Dalam hati baca. Tak mana nak berhenti lagi. Tak mana nak berhenti. 3 ayat sekolah. Dia tak sedap. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Main masjid tak sedap. Duduk dalam majlis ilmu tak sedap. Nak mai. Kita. Malah ni dah kuliah ceramah ni. Nak pi. Tapi duduk kat dalam kuliah. Tapi lah hati dia kata apa? Kalau ustaz tak main, syok lah. Dia nak pi. Kalau ustaz tak main. Dia main tu, dia main parking kereta tu. Dia tengok kereta ustaz dah. Parking penceramah kosong lagi. Nampak gaya cerah masa depan malam ni. Dia masuk semayang tu. Elok bagi salam, cari tengok kok ada rupa-rupa kelibat-kelibat ustaz main ceramah ni. Tak nampak. Duduk pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita nak maklumkan, dimohon maaf ya, ustaz tak dapat sampai, traffic jam, dia sangkut, jadi dia mesej, dia kata mungkin dia tak sempat sampai di kuliah pada malam ni, kita tangguhkan. Tahu dia kata apa? Alhamdulillah. Seronok. Alhamdulillah. Tak, ni bukan cerita orang ni. Dia cerita dia yang nak buat ni. Tak pasal apa, dia syukur bila benda yang dia nak buat itu dia tak dapat. Tahu siapa? Sebab tak sedap. Sebab dia mujahadah. Dia masih duduk dalam posisi lawan. Kalau tak boleh buat, alhamdulillah, aku dah niat nak buat dah. Tapi orang yang dapat mana, kalau dia tak dapat, dia sedih. InsyaAllah kalaknya, ruginya, rasa rugi. Kita rugi juga tak pulut. Bini tanya, balik awal boleh ni? Ustaz tak main, ruginya. Ladi, alhamdulillah. Boleh balik awal sikit, tengok TV. Tuan-tuan, bukan cerita pasal orang, kita sendiri tahu. Ada para sahabat keluar nak pergi perang, kalau perang tak jadi sedih.
Lawan Rasulullah, lawan. Waktu perang, waktu perjanjian Hudaybiyah. Lawan Rasulullah, balik apa? Kita lawan. Kita dah sampai tahun ni dah. Rasulullah kata, kita balik. Cukup kepala, kita balik. Protes tak puas hati. Pasal apa? Tak boleh perang. Kalau kita nak kena pergi perang, kena pergi ke? Kena pergi lah. Kita ni orang-orang Islam, kita kena taat perintah ulul amri kita pergi perang, kita kena perang. Keluar perang. Tiba-tiba dimaklumkan bahawa musuh tak jadi main. Alhamdulillah. Balik. Tengok ni. Ada orang. Sebab apa? Sebab manis iman. Salatan man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara yang kalau ada 3 perkara ni pada seorang, dia akan mendapat kemanisan iman. Tengok ada tak 3 benda ni ada kat kita? Ada tak 3 benda ni kat kita? Kalau ada, kita boleh dapat manis iman, peluang tu ada. Tak ada, tak ada lah kita. Sebab dia ada kaitan dengan jihad. Nombor 1, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasul itu melebihi daripada yang selain daripada keduanya. Cinta ke Allah dan Rasul di atas sekali, yang lain semua duduk bawah. Yang ni cinta bukan tunggu sebut kat mulut. Kahwin 30 tahun duduk tidak malam sebut lagi tak? 30 tahun dah nikah, 40 tahun dah nikah, umur lah ni dah 68 dah. Ada tak tidur malam-malam? I love you. Ada? Cakap kat malung. Saat nak tidur, nak buang gigi tu. Buang gigi pun. I love you. Bini kata apa? Buat tepi apa lelaki aku nak mampu. Dah, cinta ni bukan tunggu cakap. Cinta ni dia terzahir dengan perbuatan. Dalam hidup kita, siapa kita utamakan? Kalau ada yang terlalu kita cinta, sudah pasti dia duduk di paling depan. Kerja dengan Allah, mana lebih utama? Allah lebih utama. Berapa ramai orang meninggalkan kerja, meninggalkan Allah kerana kerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu semayang, dia buat apa? Aku tengah kerja. Boleh tak nak pergi semayang, Ustaz? Boleh. Nantilah, kerja lebih penting. Padahal sama aja. Dia pergi semayang, Ustaz, dia ambil 10 minit tahun ni. Satgi dia pergi semayang, satgi pun 10 minit. Tahun tu sama juga. Pasal apa? Pasal kerja lebih utama kat dia. Dia keluar, dia buat apa? Apa seni hidup? Yang mana lebih utama? Dia sendiri tahu. Dia ni, masjid main masjid. Kalau boleh, kalau ada dinding kat belakang tu, dinding belakang sekali tu dia ambil duduk. Pasal apa? Pasal kalau boleh dia nak, tapi dia tak sedar. Orang sedar, tak ada masalah. Hari Jumaat lagi ketara. Kalaulah tak kerana sembahyang Jumaat tu wajib, tak main dah. Tak main dah. Main Jumaat dia mana? Bini dia tanya, abang, dekat masjid tu, kalau abang pergi main Jumaat, tempat mana pot abang suka duduk? Mana tempat abang best sekali, paling suka abang duduk, dalam tahun tu je abang duduk? Tahu tak? Pernah pergi masjid tak? Pernah? Tahu tak? Tandas dia tahu tak? Tahu? Tepi pintu tandas. Tahu tu? Dia nak duduk paling jauh sekali. Kalau Salih Alaihi Muhammad masuk masjid tu, dialah orang paling lambat sekali nak masuk, orang paling awal lagi nak cergah keluar. Tu tanda cinta ke tanda benci? Abang, jom kita pergi makan kenduri, rumah Pak Lang. Aku melihat ambil Pak Lang tu. Pantang aku tulis apa dalam Facebook, dia balon aku. Pantang tulis apa lagi, dia balon aku. Tak mau. Dia kata, lah abang, pergilah. Sagi kalau tak pergi lagi, dia kata apa pula? Halah, jomlah. Tapi jangan lama-lama sangat. Pasal apa? Meluat.
Lepas tu pergi kenduri pun duduk kat luar. Cepat sikit nak balik cepat. Pasal apa nak balik kalut sangat? Pasal aku. Masuk itu. Pergi. Kalau suka, jom pergi awal sikit. Tak apa. Boleh sembang-sembang. Boleh melawak-melawak. Makan sama-sama. Lama tak jumpa. Pasal apa? Pasal sayang. Pasal suka. Kita dengan rumah Allah betul lah. Lagu tu kita dengan rumah Allah. Mana dulu nak pi sebab nak kena pi. Nak kena pi. Tapi tak sedap, tak selesa duduk rumah. Gelisah duduk rumah Allah gelisah. Tu kan tanda cinta. Tu cinta kan belum. Faham tak faham? Tuan. Jadi tuan nilai sendiri lah. Yang kedua, nak dapat kemanisan iman ni, kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mencintai saudaranya, saudara Islam. Dan tidaklah dia cinta, melainkan semata kerana Allah, bukan sebab lain. Cinta ni, dalam hadis yang lain Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia cinta pada saudara dia sebagaimana dia cinta diri dia sendiri. Antara tanda cinta dekat saudara ni apa? Nasihat. Ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat. Kata ulama mufassir, apa maksud an-nasihah ni? Dia mengharapkan kebaikan kepada saudaranya sebagaimana dia harapkan kebaikan itu ada pada diri dia. Kita nak masuk syurga, kita nak kawan kita pun masuk syurga sama dengan kita. Kita tak mau masuk neraka, kita tak mau juga kawan-kawan kita pun, Allahumma salli alaihi wasallam, masuk neraka macam mana kita tak mau masuk neraka. Faham tak? Jadi apa benda yang kita duk buat dan yang benda yang kita tinggal, kita nak kawan kita juga buat dan kawan kita juga tinggal. Maka di sana ada satu benda nama dakwah. Di sana ada satu benda nama dakwah. Kita ajak orang buat macam mana kita nak buat ni, tuan-tuan mai duduk sila kat masjid. Kawan-kawan kita tak pernah mai masjid. Berapa kali tuan-tuan beritahu dekat dia, jomlah pergi masjid. Pasal apa kita pergi masjid? Pasal kita nak masuk syurga, pasal nak belajar ilmu, nak jadi orang baik. Kita nak dia pun jadi orang baik. Tu kasih. Dakwah ni perlu jihad. Sebab Nabi Nuh alaihi salam, dakwah dia, jihad dia ialah dakwah. Tuan-tuan rujuk surah Nuh ayat 5 sampai 8. Fala rabbi inni da'autu qaumi laylan wan nahara falam yajidhum du'ai illa firara wa inna kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ila akhir ayat, Nabi kata, Allah sebut, Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Maka seruanku itu hanyalah untuk menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman, agar engkau mengampunkan mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinga dan menutup bajunya ke muka. Bukan takat ni, tutup muka tak mau tengok, sumbat telinga tak mau dengar. Tu kaum Nabi Nuh alaihi salam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan mereka tetap menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru kepada mereka secara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi secara terbuka dengan diam-diam. Dan dengan diam-diam, maka aku berkata kepada mereka, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, minta ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia Maha Pengampun.
Dalam kitab Al-Maraghi, tafsir Al-Maraghi menyebutkan bahawa Nabi Nuh berjihad dengan berdakwah kepada kaumnya agar kembali ke jalan yang benar dengan bercara berdoa dengan bersungguh-sungguh. Dia panggil dakwah bil qalbi. Dakwah jihad, ya, jihad di sisi Nabi Nuh, dakwah. Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan, kita nak kena buatlah. Buat apa? Adik-beradik kita, kawan-kawan kita. Buatlah tuan-tuan. Buat takat mana kita mampu pun. Tuan-tuan ada Facebook kan? Facebook kita tak payah duk lah yang merepek-merepek. Tak payah duk lah yang duk mampu-mampu macam tu. Cuba post benda-benda yang orang boleh ambil manfaat. Nak post apa? Mayang bunga jom. Orang kata Allah, hang tu nak tunjuk bagus sangat ke? Biar kat dia nak kata apa tuan-tuan? Tuan-tuan duduk sampai ke tahap tuan-tuan duduk dalam satu grup WhatsApp, orang tak selesa dengan duduk dengan adanya tuan-tuan dekat dalam tu untuk mereka merapu. Mereka nak merapu, tapi kita duduk ada dalam tu, mereka tak jadi merapu. Dah cukup dah untuk kita ni. Pasal kita dah memberi manfaat kepada orang daripada buat benda-benda yang tak baik. Faham tak? Dia kata apa? Tu sudah mampu lebih ni. Ustaz Jadian ada kat dalam ni. Dia panggil kita Ustaz Jadian. Dia panggil kita Ustaz Mi Segera. Ada ni Ustaz Mi Segera, Mi Maggi, Mi aduk dalam Mi. Jangan aduk meratek lebih-lebih. Kita berdesi, telinga azam berak. Macam tu ni kata kat aku. Tapi kita duduk dalam tu. Mereka tak mampu. Okey dah. Maksudnya kita ni dah ada peranan. Orang nilai dah kita ni orang baik. Cukup anda. Kadang-kadang tak payah cakap apa pun. Mereka pipu merepek kat dalam tu. Dia kata apa? Weh, hang apa pipu dalam ni? Hantar dah ustaz ada kat dalam ni. Weh, sorry, salah bilik. Salah bilik dia kata. Dia nak pulang dalam grup lain. Pulang dalam grup tu. Dia kata. Itu kita kata tu. Awak kalau dalam grup ni ustaz ada jadi berdosa. Kalau dalam grup lain tak berdosa ke? Sama ke berdosa ada. Tapi paling tidak daripada dia buat 5, ditolak 1 dengan 4. Okeylah, ada manfaat juga kita ni. Dia ni. Tapi jangan pula kita jadi sebaliknya. Dengan ada kita lagi merapu. Lagi merapu. Dia pada relax. Dia masuk kita pompa merapu. Maksudnya kita duk tambah maksiat orang. Dengan ada kita orang bertambah maksiat. Kan lagu tu? Ni, banyak kerja kita tuan-tuan. Kawan duk pergi ambil gambar tumpuk punggung tu tuan-tuan. Kita susah hati. Tu kerja kita nak kena buat. Apa kita buat? Apa kita buat? Kita tolong share pula tuan-tuan. Memang dia nak yang tu. Dia buat benda merepek tu bagi orang marah. Memang suruh orang share. Memang suruh orang sebar. Tu tujuan dia. Black marketing dia bagi. Cara marketing dia macam tu. Buat supaya orang keji. Buat supaya orang marah. Buat supaya orang kata macam-macam. Orang kenal dia siapa. Yang tu dia nak. Kata pergi. Tuan tengok. Akhirnya beli rumah 5 juta tuan-tuan. Siapa dia promote? Kita dia promote. Tengok dia ni. Wajah apalah tak hati agama ni lah apa semua. Kita pergi share kat orang. Orang tu tengok lah. Orang tak kenal jadi kenal. Dulu tak kenal jadi kenal. Dia ni jual produk apa tau. Dia cari-cari pula. Orang tu jual. Jual produk ni rupanya. Beli lah. Baby kali dia punya panggil lah. Aku nak beli produk dia je. Apa tu untuk aku. Kalau semua orang marah kat dia. Sale dia tak naik lah tuan-tuan. Kenapa sale dia naik? Masih kita duk tolong promote dekat dia. Apa kerja kita buat? Macam mana cara kita nak nasihat? Apa tindakan kita supaya maksiat itu tak berterusan? Tapi kita man ra'a minkum munkaran. Apabila kamu tengok kemungkaran, cegah dengan tangan. Fa yughayyiru bi yadihi, cegah dengan tangan. Apa tindakan tangan kita? Kita tolong share pula. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tak mampu pi nasihat, tegur. Nasihat bukan tunggu bercakap depan-depan. Boleh jadi kita pi bagi tahu dekat jabatan agama ke ataupun orang-orang yang ada authority untuk pi ambil tindakan, ambil nasihat. Gunakan lidah kita. Ataupun ni fa biqalbi. Tak mampu juga hati rasa tak seronok, gelisah, tak syok.
Fa innahu adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Sampai sahabat kata, seorang sahabat kata, kalau kamu tengok maksiat depan mata kamu, hati tak rasa apa-apa, ketahuilah iman sudah tidak ada dalam hati kamu. Pasal apa? Tak ada. Pasal kalau ada iman, hati mesti gelisah tengok maksiat. Kerja banyak nak buat tuan-tuan. Setiap hari lagi merapu budak-budak kita. Buat TikTok ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pun ada TikTok. Tapi saya tak pernah buka TikTok saya. Saya tak tahu apa yang berlaku. Ada admin saya, dia duduk kerat video-video saya tu, dia berbual dalam TikTok. Mudah-mudahan kita duduk dalam tu, kita duduk dakwah, takat-takat mana yang kita mampu untuk dakwah. Kalau kita tinggal terus pun tak boleh juga. Kalau dapat 10 orang tengok pun, at least ada juga 10 orang yang boleh ambil manfaat. Daripada tak ada langsung. Kena juga buat. Paling tidak tu ada alasan kita. Salat al-Jumat nanti depan Allah kan. Nabi tanya dekat Nabi Nuh AS. Allah tanya dekat Nabi Nuh, hal balighta ya Nuh? Allah tak tanya, wahai Nuh, berapa orang ikut kamu? Tak. Allah tanya, kamu sampai tak Nuh? Nah, telah aku sampaikan. Selesai. Dah. Takat tu je tanggungjawab kita. Orang nak dengar, orang tak dengar, orang nak tengok, orang tak tengok. Itu bukan kerja kita. Kerja kita pergi sampai lah. Bagi ada jawapan depan Allah. Tapi tuan-tuan tengok anak-anak kita dah buat apa lah ni. Boleh pergi semayang dengan kipas. Kita pun cannot breathe. Tak cannot breathe. Tak boleh fikir. Tapi buah kipas lagu tu, dia serelung ke telekung, dia ambil datang bagi salam. Ya, Assalamualaikum. Dan pula pergi pacak kamera kat depan setting timer. Berlakon tang bagi salam. Tuan-tuan tahu tak apa hukum berlakon tang semayang tu, ambil tang semayang. Allah larang. Tak boleh dalam agama. Sampai kalau tuan-tuan nak berlakon, kotlah satu hari jadi pelakon, kata Allah. Mana tahu, Salih Allah Sayyid Muhammad, apa ni, Samsul Yusof panggil tuan-tuan berlakon dalam, apa nama, Mak Kilau 2 ke, mana tahu, kita jadi Pak Pacak tu, jadi hang kebun. Ada scene pula tu, scene semayang, kena semayang. Semayang tu bagi sempurna, tak boleh semayang berlakon sekerat-sekerat. Semayang bagi sempurna. Dia berangkat takbir Allahu Akbar. Semayanglah sunat mutlak. Kena hari tu semayang waktu duha pula berlakon tu. Semayanglah sunat duha. Dia nak ambil part sebagian hujung tu saja. Ikut suka mereka lah. Tapi kita yang berlakon tu mesti semayang secara sempurna sampai habis. Tutup aurat kena sempurna. Tak boleh duk berlakon. Kalau rasa tak mau berlakon, ambil tang doa sudah. Ya Allah, ya Allah. Tak apa. Jangan duk ambil part daripada semayang tu. Mereka duk ambil patang bagi salam tu, tuan-tuan sekalian tu. Salam Allah Muhammad dengan berlakon apa ni kipas kat depan, kipas kat belakang, pergi salam pula tu. Dia ambil tu salam. Ini menunjukkan bahawa anak-anak kita duduk dalam kejahilan. Ramai lagi orang jahil. Ramai orang tak tahu. Kita nak marah lebih-lebih pun, mungkin dia saja, bukan saja nak menghina agama dia, tapi dia tak tahu. Kalau dia tak tahu, apa tindakan kita nak bagi dia tahu? Takkanlah kita nak maki dia pun aja. Mana? Bodoh, tak reti, ahli neraka. Subhanallah. Tukar kita pergi nasihat. Dia pendengar, dia tak dengar, sudahlah. Okay, yang tampak punggung itu ni, bila kita nasihat, dia berkata apa? Yang tepuk tu bukan lelaki hang. Tubuh kita lagu tu pula. Bepi kat dia lah tuan-tuan. Kita ada nasihat cukup. Dia nak dengar, tak dengar, bukan kerja kita. Tapi kita buat tak? Kena buat. Kena buat. Kena nasihat. Allah SWT. Takkan nak biar dia pun. Seorang pergi jumpa Syekh. Dia kata, wahai Syekh, saya tengok ramai orang Islam duduk minum arak dalam pub. Ramai orang duduk minum arak dalam disko, dalam pub. Orang Islam. Saya nak minta izin Syekh satu je. Kalau Syekh kata ya, saya buat. Apa dia? Saya nak pergi buang bom dalam disko tu. Bagi mati mereka. Perbuatan-perbuatan yang mengundang bala Allah. Allah tak bagi. Saya nak mencegah kemungkaran dengan tangan saya. Dah berhenti azan. Sambungan cerita ini sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Mic tak okey?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد والشرف وذات الأعظم تخلف الميعاد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وله. Jadi dia pun pergi jumpa syekh dia, dia kata bagi je perintah, kata on aja, kata okey je, saya akan pergi buat. Apa dia? Saya akan pergi bom mereka semua bagi mati. Senang selesai masalah. Sebahagian daripada orang-orang yang buat maksiat. Kau apa kata syekh? Kalau mereka tengah duk buat minum arak tu, mereka tengah buat maksiat, tiba-tiba mereka mati, mati mereka tu pergi mana agak-agak? Kalau mereka mati nanti mereka pergi mana agak-agak? Masuk neraka. Masuk neraka. Kalau mereka mati masuk neraka, maka itulah yang sangat-sangat dikehendaki oleh syaitan. Itulah syaitan duk buat kerja. Syaitan memang duk buat kerja bagi umat anak cucu Nabi Adam mati masuk neraka. Maka kamu tolong buat kerja syaitan lah macam tu. Betul tak? Tugas kita ni ialah untuk ajak orang masuk syurga. Kita pun belum tahu masuk syurga, tuan-tuan. Kita nak masuk syurga. Dan kita nak saudara Islam kita pun masuk syurga sama dengan kita. Maka di sinilah perlu adanya jihad. Jihad apa? Dakwah. Ajak. Kita ni nak ajak. Lagi dekat dengan kita, lagi susah nak ajak. Kadang tak kenal pergi dakwah lagi senang. Jom pergi masjid lah. Kita pergi, orang tabligh pergi rumah kita, kita lari. Nampak berjalan berjauh. Oh, sudah. Apa tu? Tu orang tabligh. Lari, pesan ke anak. Bagi tahu kata ayah tak ada. Assalamualaikum. Salam kata.
Ni ayah dah. Ayah beritahu tadi, dia beritahu dia suruh bang dia tak ada. Kita tak apalah. Alah tuan-tuan. Dia bukan nak buat apa. Bukan nak pergi makan tuan-tuan pun. Bukan nak meminta duit tuan-tuan. Dia nak ajak tuan-tuan pergi masjid je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemputlah pergi masjid malam ni insya-Allah. Kita ada bayar dekat masjid insya-Allah. Kita datanglah masya-Allah. Kenapa? Baiklah. Malam ni kita ramai-ramai dekat masjid. Baiklah tuan-tuan insya-Allah. Kan? Bukan dengar lah. Baik tak? InsyaAllah. Malam ni saya pergi. Tak pergi pun. Tak apa dekat tu. Takut. Takut apa? Dia buat kerja lepas. Sebab tu saya kata. Respect. Orang-orang buat ni. Orang-orang tablik yang boleh keluar di rumah orang. Tinggal keluarga dia. Tinggal saat keluar 3 hari. Salih alaihi Muhammad keluar sebulan. Keluar 40 hari. Salih alaihi Muhammad. Orang hebat. Bukan senang nak buat kerja tu. Bukan senang nak buat kerja tu. Pergi jumpa orang. Jom pergi masjid. Jom pergi masjid. Tapi mudah lagi nak ajak orang pergi masjid yang orang tak kenal itu. Daripada ajak pergi masjid orang yang duduk dalam rumah kita. Balik rumah kampung ni. Balik kampung raya itu. Abang-abang kita tak pergi masjid. Adik-beradik kita tak pergi masjid. Berapa ramai yang ajak. Berani ajak. Abang jom kita pergi masjid. Bang. Tak keluar semata. Kita akan sebas tak mutubi. Bukan cerita tak pergi masjid. Anak beranak kita tak pakai tudung pun ada. Anak saudara kita tak pakai tudung. Kadang kakak kita pun tutup aurat tak sempurna lagi. Tak berani tegak dia. Lagi dekat orang tu kita. Lagi susah kita nak tegak. Tapi kena buat. Nampak nak buat macam Allahumma salli ala sayyidina. Ada beberapa peringkat jihad dalam hidup kita ni. Ada beberapa peringkat jihad. Kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zad al-Ma'ad. Jihad ada 4 peringkat. Salli ala sayyidina. 4 bahagian. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jihad jihad memperbaiki diri, iaitu melawan hawa nafsu. Ni peringkat awal kali. Jihad ni yang kena ada kat kita semua tuan-tuan. Jihad untuk duduk belajar. Jihad untuk cari petunjuk. Jihad untuk cari jalan agama yang sebenar. Sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula sekali jihad tentang hawa nafsu ni tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Dia ada 4 peringkat. Ni nak lawan hawa nafsu ni. Dia ada 4 peringkat pula. Nombor 1 sekali, belajar. Keluar pergi belajar. Keluar pergi cari ilmu. Keluar cari jalan petunjuk. Oh, subhanallah. Saya sebut aja tadi dah. Tinggal senang nak keluar. Nak keluar tu pun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya Muhammad. Bukan senang lah. Akhirnya, boom, sampai juga. Berjaya dah melepasi jatuh dekat Umar. Duduk dekat dalam ni. Oh, ingat senang pula nak duduk ni sampai habis. Pak ni, tadi bunyi lah. Tet. Ingat tak berhenti lah. Dia kata. Dia sambung pula dah. Ajeng keren. Lepas tu dia main dah lagi lengur kat kaki lah. Dia main lengur kat pinggang lah. Dia main Allah mengantuk lah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allah mengantuk. Sagi keluar cerah. Mengantuk ke mana lengur. Pergi mana kebas. Tak tahu pergi mana hilang. Mujahadah. Ya Allah, mujahadah. Ni kita ni kalau duduk macam ni okey lah. Kami dulu tentang mengaji, duduk sila pun tak boleh. Ada guru yang syadid ni yang dia keras. Bukan keras, dia macam dia sangat menjaga adab. Duduk macam mana? Ingat hadis Nabi. Waktu tu syarah pula hadis 40 Imam Nawawi. Hadis yang kedua tu hadis tentang Islam, iman, ihsan. Tawal tu malaikat ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi athar safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wada' kafai ala fakhdhayhi. Dicerita muncul seorang lelaki yang sungguh putih pakaiannya, sungguh hitam rambut dia, tak ada tanda-tanda permusafiran pada dia, dan tak ada pula di kalangan kami yang kenal dengan dia. Tu malaikat Jibril. Dia mai duduk. Fa asnada rukbatayhi, duduk depan Nabi, lutut bertemu dengan lutut. Letak 2 tapak tangan atas
Dia kata kalau duduk dalam tu, malaikat Jibril ajak nak duduk dalam majlis ilmu tu macam mana? Lutut dengan lutut ni maksudnya, kalau duduk bersila tak bertemu lutut dengan lutut ni. Duduknya macam mana? Duduk macam tahiyat awal tu, macam tahiyat iftirash atau tawarruk tu. Ya dah. Tu cara duduk. Kemudian duduk dalam keadaan sopan, jangan duduk belunjung, tak beradab. Yang Salih Somad jangan duduk biadab dalam majlis ilmu. Guru saya satu hari dia pergi ceramah dekat Salih Somad dekat Puchong. Dan elok ceramah baru 10 minit kot. Dia kata, saya minta maaf, saya terpaksa berhenti sebab masjid dah majlis ini dah hilang barakah sebab ada seorang dekat belakang yang lunjurkan kaki ke arah saya. Berhenti tutup kitab balik. Pasal cabut barakah, pasal hilang adab. Jadi subhanallah, kalau nak suruh main macam tu, maka tuan-tuan tak main dah. Dia kata, apa Ustaz, kami boleh main bersila ni pun karaoke lah. Nak suruh duduk pula macam tu pula apa semua, pakai tak dah. Dia kata, tapi subhanallah tuan-tuan, saya cuma nak duduk dalam keadaan macam ni pun mujahadah. Bukan cerita duduk macam ni, tuan-tuan ambil kerusi pergi bersandar kat belakang pun orang tak kata apa. Duduk tak ada apa, asal mai je pun dah cukup dah. Tapi nak mai tu pun mujahadah. Kita mengaji cara orang tua-tua jadilah tuan-tuan, cara orang tua-tua mengaji. Kena mujahadah kuat. Bukan cerita mujahadah waktu mengaji ni, waktu tua aja. Waktu sekolah rendah pun sama. Waktu tadi kau lu ingat tak? Nak pergi sekolah pagi-pagi macam mana punya mujahadah? Tu budak-budak lagi. Mak kita bangkit lah, ikut. Angkat kita ni baju uniform sekolah tu, mata dia pecah lagi. Sampai sekolah tu duduk lena lagi. Cikgu pula mujahadah dengan kita. Aduhlah. Saya lu waktu tadika ingat tuan tak mau pi tadika. Cikgu mai saya lah batch pertama yang ada tadika. Sebelum tu tak ada tadika lagi. Cikgu mai panggil di rumah, ambil selipar balik cikgu tu. Punya tak mau pergi sekolah tu. Kita tak payah pergi sekolah, tak payah. Waktu kita tak ada, tapi tadika tak apa. Masuk sekolah darjah 1, cara darjah 1. Sekolah rendah, cara sekolah rendah. Mujahadah, ingat senang ke tuan-tuan nak pergi sekolah waktu sekolah rendah. Mai sekolah menengah, cara sekolah menengah. Dah gaduh dengan motor pula dah. Sekarang ni, bapak kita dah pening kepala. Yang dapat motor pula, tak pergi sekolah pula dah. Ponteng sana, ponteng sini. Allah dia seronok. Waktu tu ada markah pula dah. Ada budak pula, boleh pintu dia surat pula. Tuan-tuan selit kat meja kita tengok-tengok. Pecah kaca, pecah gelas pula dah. Mujahadah lagi. Kalau tak lawan hari tu tuan-tuan, ni tak edit je orang ni. Tuan-tuan berhenti nanti kau ni. Pak kita dulu nak berhenti lah, tak mau pergi sekolah dah. Hantar hazard sampai SPM. Pak kita orang pening kepala kita. Sabar pergi lawan, akhirnya sampai ke SPM. Sampai ke SPM, cikgu kata, kalau jap pergi lah sikit, kalau jap pergi mu ambil diploma. Dah masuk universiti, cara universiti pula dah. Lagi mujahadah. Tuan-tuan perasan dia pun tidak. Lagi tua kita dalam ilmu, lagi mujahadah kita nak belajar. Lagi mujahadah. Cabaran dia lagi besar. Betul lah. Betul ke tak betul saya cerita ni? Nampak macam duk flashback kan? Aduh. Tuan-tuan ingat dulu zaman-zaman saya lah. Ingat tak ni, pondok telefon tepi asrama dulu ni. Ni, tu dia bawa duit sili penuh berapa, Masya Allah. Cerai bergayut. Dia gulung tali tu sampai berimpun. Aduh, subhanallah, mujahadah. Bila dah habis belajar, mujahadah yang kedua pula, apa dia? Nak beramal dengan ilmu yang dia belajar. Nafsu tak mau, nafsu tak bagi. Nak pergi belajar, nafsu tak bagi dah. Nak beramal, nafsu tak bagi dah. Dia bukan suka. Kita ni duduk mengaji, semayang duha, lebih kelebihan. Saya yakin semua yang duduk depan saya semua tahu kelebihan semayang duha. Tahu kan? Tahu. Tapi berapa ramai yang buat? Mesti pun tak buat sebab nafsu tak suka. Tahu tak semayang sunat? Puasa sunat? Tahu? Tahu tak kelebihan puasa sunat? Tahu ni nak main 9 Zulhijjah. Ya Allah akan ampunkan dosa setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Tahu tak? Hebat. Nafsu tak suka. Dia tak bagi. Dia tak mau. Nak beramal dengan ilmu pula. Yang ketiga tuan-tuan, berjihad pula apa ni? Berjihad
nak menyampaikan ilmu kepada orang lain pula. Itu susah. Sallallahu alaihi wasallam. Nak menyampaikan. Tak payah duk cerita kat orang lah. Tu pun bukan bagus sangat. Tu tengok orang tu. Nak hantar mesej sikit dia apa mah. Hang pun nak tegur orang, hang pun tak betul. Hang nak ajak orang buat ibadat, hang pun duk malas lagi nak buat. Kita pun okey, tak buat lah. Tu nafsu tak suka. Kata kat diri tu, aku nak nasihat tu bukan pasal aku baik. Sebab aku tak baik aku nak nasihat tu. So mudah-mudahan dengan nasihat tu memaksa aku untuk jadi baik. Aku dah suruh orang buat, tapi aku tak buat, tak patut sangat. Akhirnya dia paksa diri kita untuk buat. Kita duk larang orang buat maksiat pun sama kan? Pasal apa? Bukan sebab kita baik. Pasal dengan kita tak bagi orang buat tu, takkan aku nak buat bila aku duk suruh orang jangan buat. Aku jangan buat, kita buat. Tak. Kalau kita terbuat juga, paling tidak kita rasa gelisah pada diri, aku duk larang orang buat tapi aku buat. Betul yang ni? Allahumma salli alaihi. Yang keempat, kata Ibnul Qayyim, dan jihad melawan nafsu ni tuan-tuan, ialah berjihad dengan kesabaran ketika berhadapan kesukaran dan kesengsaan daripada makhluk untuk berdakwah di jalan Allah SWT dan menanggung semuanya dengan mengharapkan keredaan Allah. Apa? Jihad apa? Nak tahan telinga daripada orang kata, nak tahan hati, sabar dengan fitnah, ujian macam-macam orang, kesukaran, seksaan dilalui untuk orang nak berdakwah. Itu jihad yang pertama. Jihad yang kedua, selepas jihad melawan nafsu, jihad melawan syaitan. Syaitan pula, ya Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jihad melawan syaitan ni ada dua peringkat. Jihad yang pertama, melawan syaitan dengan membuang segala kebimbangan dan keraguan yang dilemparkan oleh syaitan kepada manusia untuk merosakkan iman. Iman lontak kat dalam hati. Syaitan lu bisik. Hang betul ke tak ni? Hang buat ni. Ni handuk dalam jemaah ni betul kan ni jemaah Ahlussunnah wal Jamaah? Entah-entah yang sana tu Ahlussunnah wal Jamaah yang betul. Ada 73 kelompok, satu kelompok aja masuk syurga. Hang rasa hang ni. Entah-entah dia yang betul. Saya pernah duduk sembang dengan seorang tu tuan-tuan, dia ni orang Kristian. Daripada Penang sampai KL nak cerita dengan dia. Dia duduk sembang dengan saya. Dia kata, "Jeffrey, you believe in Adam?" Yes. Adam is our prophet. Kita dia pun wise man dia panggil. Betul sama daripada Nabi Adam. Cerita pasal sejarah. Sama semua. Sampai tang Jesus. Do you believe in Jesus? Yes, of course. Do you believe Jesus? Yes. Do you love Jesus? Yes, of course I love Jesus. And who's Jesus? Jesus is our prophet. One of the prophet. Salah seorang daripada Nabi. Kita kata. Kan dia lah Jesus tu bahasa Inggeris kan. Isa tu misalnya. Kita boleh. Dia kata Jesus kena crucified. Died, mati. Dia kata ini pengorbanan Jesus kepada umat. Dia kata tak, Jesus tak mati. Kita percaya Jesus tak mati. Jesus ini angkat satu hari nanti dia akan muncul. Betul sama lah, Jesus akan muncul nanti di hari kiamat. Kita akan muncul sebelum lagi. Dekat kiamat nanti dia akan muncul. Sebelum daripada kiamat dia akan memerintah dunia. Dia macam surprise, dia macam syok lah. Contoh-contoh apa semua. Dia nak berujar-berujar, akhirnya dia tak boleh berujar dah dengan kita. Endingnya dia kata apa kat saya? Dia kata, "Jeffrey, you can believe whatever that you want to believe." Dia kata, but at the end of the day, dia kata, Jesus will come and forgive all of us and will go to Jannah. Will go to the heaven, dia kata. Kita hang boleh percayalah apa-apa hang nak percaya kot suka hang, tapi nanti Jesus akan mai, dia akan memaafkan kita semua dan kita semua akan masuk syurga sama-sama.
Kita dengar tu macam simple, dia tak ada apa. Tapi boleh bayang tak kalau yang dengar tu anak-anak kita yang duduk dalam Islam, tiba-tiba dia kata apa? Dia kata, oh, kalau aku salah pun duduk dalam Islam ni, satu pilihan yang salah, tapi endingnya Nabi Isis akan memaafkan dan akan aku masuk syurga. Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, dia boleh meracuni iman kita dalam keadaan kita tak sedar. Sebab tu kalau kita tak ada kekuatan untuk baca kitab-kitab agama orang lain, jangan baca. Kalau kita tak ada kekuatan dan tak ada ilmu untuk berbahas dengan orang bukan Islam, dan jangan berbahas. Jangan berbahas. Takut kita terkena dia punya racun dan terkena dia punya jarum dia, yang menyebabkan sikit aja terganggu tak akidah. Dia pun masuk melalui movie. Dia buat cerita 2012. Cerita pasal macam mana dunia boleh kiamat dan dunia boleh terselamat. Selamat. Boleh naik kapal pula semua pun. Jadi pula riset pula tarikh jadi 0,0,0,0,0,0 tukar riset baru. Pasal apa? Pasal dunia sepatutnya ada kiamat tapi ada orang terselamat. Gitu. Oi. No, Armageddon. Nak main langgar bumi ni, hantar Bruce Willis pergi. Mengenai Bruce Willis. I will stay awake. Lagu tu. Ini atas tu tuan-tuan. Dia siap drill pun. Terbelah dia punya asteroid pun terbelah. Tak jadi. Cancel. Hari tu nak kiamat. Tak jadi kiamat. Kita tengok. Oh, tak ada apa. Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian. Jauh daripada sudut hati kita. Takut-takut ada satu pegangan yang mengatakan bahawa kalau kena gayanya kita boleh terselamat daripada kiamat. Tidak ni. Dan dia merosakkan akidah itu. Yang memang. Tuan bukan senang ni. Dia main keraguan-keraguan ni. Bisikan syaitan. Nombor 2. Yang jihad lawan syaitan tu. Nombor 2. Berjihad melawan syaitan yang mengarahkan manusia agar memenuhi hawa nafsunya dan melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Dia bisik kita buat maksiat. Tadi bisik keraguan. Yang ni bisik ajak kita untuk buat maksiat. Tak apa. Buat sekali je. Nanti okey. Tuan-tuan tahu tak sekarang ni ada satu program usaha untuk menormalisasikan perkara ni dalam masyarakat LGBT. Menormalisasikan arak, menormalisasikan upacara keagamaan orang lain kepada agama orang Islam. Contoh macam hari tu Bon Odori tu kan. Orang Islam tak payah dulu terlibat. Tu upacara agama mereka. Dia nak jadikan dia sebagai benda normal. Satu hari kita akan terima, tak ada masalah apa. Macam dulu-dulu, tuan-tuan ingat ada tak orang duduk pakai pakaian agama orang lain? Kita tak pernah tengok orang pakai macam Santa Claus. Orang Islam tak pakai lagu tu. Orang Islam tak pakai belit macam Sami Buddha. Tak pakai. Tapi lah ni anak-anak kita orang Islam. Jadi yang duk kerja promoter dekat mana, dia pun pakai Santa Claus. Jadi pakai Santa Rina. Jadi pakaian-pakaian keagamaan. Sebab dia telah menjadi normal dalam masyarakat. Dia nak yang tu. Sebab tu tuan-tuan program dalam TV cerita kartun yang terbaru ni, The Buzz Lightyear. Salah satu daripada karakter yang ada dalam Toy Story. Semenjak daripada tahun 1997, 98 yang mula-mula sekali keluar dulu ni. Tuan-tuan sekalian sahabat. Kemudian buat yang sequel dia yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Saya tengok dia punya tu, dia beritahu kata kami nak keluarkan salah satu daripada karakter yang ada dekat dalam Toy Story tu, bagi dia ada dia punya. Siapa ni Buzz Lightyear yang kartun ni, yang budak ni, yang robot apa ni, yang mainan kepada budak tu, Tony tu, saudara Samad. Nak Allah Samad nak siapa dia ni yang sangat famous pada waktu tu. Maka dia buat jadi satu karakter dan dia masukkan unsur-unsur LGBT kat dalam tu. Yang akhirnya alhamdulillah kita ucap tahniah kepada kerajaan Malaysia yang tak terima cerita tu, filem tu untuk masuk dekat dalam negara Malaysia ni, dan termasuk 13 negara yang lain yang tak terima, termasuk Malaysia yang ke-14. Pasal ada satu adegan cium laki sama laki dalam cerita kartun. Budak-budak yang tengok ni bukan tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak tahu Buzz Lightyear tu siapa. To Infinity and Beyond. Dia pun tak tahu, saya tahu. Saya suka cerita macam tu. Tuan-tuan, kita tak tahu pun. Yang akan tengok ni budak-budak ni, anak-anak kecil ni.
Dan dia nak normalkan cium lelaki sama-sama lelaki ni kepada anak-anak kita ni. Dan Disney kata dia akan incorporate banyak lagi adegan macam ni dalam filem-filem dia. Tujuan dia satu je, nak menormalisasikan masyarakat dengan LGBT. Ini cabaran yang kita berhadapan. 10 tahun akan datang, benda ni jadi biasa ya kat masyarakat. Benda jalan biasa dekat masyarakat. Mungkin orang dulu buat jalan kaki, jalan perempuan sama perempuan, jalan pegang tangan peluk dekat tepi-tepi jalan, dekat supermarket. Kita dah tak heran dah. Pasal apa? Kita dah normal dengan benda tu. Tuan-tuan, maksudnya kita nak kena buat kerja. Yang ketiga, jihad melawan penyelewengan dalam agama. Dalam agama ni ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, macam-macam lagi tuan-tuan. Saya Muhammad, macam-macam ni yang duk main dalam, sampai masing-masing duk klaim kata dialah pihak yang betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang terbaru kita dah sebut Wahabi, yang duk bincang dalam masyarakat. Sampai masing-masing duduk pada posisi ini dan dia rasa dialah yang betul. Orang yang duduk posisi itu dia kata dia yang betul. Orang duduk begini dia kata dia betul. Kita duduk ni kita kata kita betul. Endingnya siapa yang betul? Yang betul ialah orang yang duduk pada jalan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu yang betul. Ha? Masalahnya depa pula kata depa Ahlussunnah wal Jamaah, kita pula tak. Kita pun pening malah Zat. Ini dia punya fitnah akhir zaman. Ada yang buat pula ni. Cerita-cerita kita pun dengar macam. Semua orang kata tak betul ni salah ni. Mana ada nak ma'rifah meninggalkan syariat. Nak ma'rifatullah, nak kenal, ma'rifah tu kenal Allah. Nak mengenali Allah, meninggalkan syariat. Syariat ni benda yang wajib kita buat, sembahyang, puasa, zakat. Tapi tak payah sembahyang, tapi boleh kenal Allah. Itu macam tak kenal. Sebab dengan syariat boleh bawa kepada kita makrifah. Makrifah membantu kita untuk menguatkan syariat. Orang yang kenal Allah lagi kuat sembahyang. Orang yang kenal Allah lagi kuat ibadat. Tapi yang peliknya, kenal Allah tapi tak sembahyang. Itu pelik. Betul kan? Tapi duduklah masyarakat. Sembahyang pakai niat. Niatnya. Tak makan tak pakai niat. Niat makan niat. Alhamdulillah. Makan haji. Tapi tak nampak makan pun, niat je. Alhamdulillah. Seminggu khulu. Tak usah. Jadi subhanallah saja tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi bila dinasihat, dia kata apa? Bila semua orang mengatakan saya tidak betul, itulah yang menunjukkan saya berada pada jalan yang betul. Kita pun garuk kepala. Sudah, siapa betul pasal aku ke? Dia betul ke? Salah je tu pula. Dia pening kepala kita. Dan yang keempat, yang ni jihad melawan musuh yang nyata. Kata Ibnu Qayyim, yang pertama jihad melawan nafsu, yang kedua jihad melawan syaitan, yang ketiga melihat jihad melawan penyelewengan agama, yang keempat jihad melawan musuh yang nyata, iaitulah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walau syi'na laba'athna fi kulli qaryah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau kami kehendaki, tentulah kami utuskan pada setiap negeri itu. Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat 51, Rasul yang memberi amaran. Tentang sekali sama itulah 4 bentuk jihad yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim yang menunjukkan bahawa jihad ini bukan semata-mata jihad untuk keluar berperang di jalan Allah, tetapi jihad yang kita berhadapan setiap hari ialah jihad untuk melawan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita lawan hawa nafsu kita. Nak dapat kekuatan ini, puncanya ialah ilmu. Duduk dalam majlis ilmu, belajar, dan kita akan dapat Sallallahu Muhammad ilmu-ilmu yang membantu kita untuk kita setiap hari mempertahankan diri kita daripada bisikan hawa nafsu, insya-Allah. Saya ucap terima kasih pada pihak masjid yang menganjurkan kuliah pada malam ni. Saya minta ampun, minta maaf anda ada sebarang perkasa bahasa silap cara. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا الصراطك المستقيم. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.